السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره وبه نستهديه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukru lillah. Pertama-tamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang dilimpahkan kepada kita bersama dengan berbagai-bagai bentuk nikmat. Alhamdulillah, pada subuh ni kita dapat hadir ke rumah Allah yang mulia ini untuk sama-sama kita menunaikan kewajipan kita solat subuh berjamaah. Dan insya-Allah sepatutnya kuliah ni pada Sabtu lepas dah, cumanya kerana saya tidak dapat hadir dan tanya kok boleh ganti subuh ni, alhamdulillah kata adalah boleh kita buat juga. Moga-moga insya-Allah ada manfaat ya untuk kita bersama. Baik tuan-tuan, kita akan sambung lagi perbincangan di dalam tajuk iaitulah hukum bacaan Al-Quran untuk si mati, adakah sampai pahalanya ya. Yang mana dalam yang terakhir yang kita bincang, pengarang dia membawa kepada kita pendapat, kita dah bincang sebelum ni, pendapat yang menyatakan sampai pahala dan memberi manfaat kepada orang yang telah mati. Manakala pendapat yang kedua, golongan yang kedua, mereka menyatakan tidak sampai pahala bacaan Al-Quran kepada si mati dengan beberapa alasan, dengan beberapa dalil dan juga alasan yang mereka berikan yang telah juga kita bincang. Baik. Kemudian pengarang dia membuat perbahasan, antara dalil dan juga membuat tarjih. Dan beliau membuat, kita kata, menyatakan manakah antara dua pendapat ini yang lebih kuat, yang lebih benar, yang boleh dipegang oleh kita ya. Baik. Yang pertama, dalil pendapat yang menyatakan pahala sampai. Dia buat sedikit ulasan ringkas sahaja. Ini dalil orang yang sebut sampai pahala bacaan Al-Quran. Yang pertama iaitulah dalil umum. Dalil umum daripada hadis yang menyatakan bahawa pahala ibadah haji, doa, sedekah, puasa dan memerdekakan hamba bagi pihak si mati adalah sampai kepada si mati. Bacaan Al-Quran dikiaskan kepada hal-hal ini. Sebab tuan-tuan, bila kita bincang tentang apa yang disebut sebagai sumber hukum di dalam Islam, ada 4 sumber hukum yang besar ataupun yang disepakati oleh semua ulama. Yang pertama adalah Al-Quran, ini sumber hukum yang utama yang pertama. Yang kedua adalah Al-Hadis ataupun disebut juga dengan sunnah. Sunnah ni sama ada sunnah qauliyah perkataan ataupun fi'liyah perbuatan ataupun iqrariyah yang diikrarkan, yang diperakui oleh Nabi. Sebab kalau iqrariyah ni, perakuan Nabi ni, ada benda tu Nabi tak buat tapi sahabat buat, lalu diperakui oleh Nabi bahawa benda itu betul, benda itu benar, maka itu juga dinamakan, dimasukkan ke dalam sunnah. Yang ketiganya, sumber hukum yang ketiga adalah ijma' para ulama, mana kesepakatan seluruh ulama.
Dan yang keempat adalah qiyas. Qiyas maknanya mengkiaskan. Kita pun guna perkataan qiyas juga. Dia mengkiaskan satu hukum dengan hukum yang telah sedia ada. Contohnya kita dah bincang sebelum ni, ijma' ulama menyatakan bahawa pahala ibadah haji, puasa, sedekah sampai kepada si mati, maka begitulah bacaan Al-Quran itu dikiaskan kepada ibadah-ibadah tadi, bahawa ianya juga sampai kepada si mati. Ya, baik. Itu yang pertamalah, dalil umum. Berkaitan dengan memerdekakan hamba ni, yang disebut juga oleh pengarang. Malam tadi pun ada saya baca dalam kitab kitab kuliah maghrib semalam, iaitu kitab Qanun Jinayah Syar'iyah. Dalam undang-undang jinayah syar'iyah tu ada disebut. Saya dah bincang sampai bab dalam bab hukum dalam bab hukum qisas, dalam masalah dalam hukum berkaitan dengan pembunuhan, di mana dalam kitab tu pun ada sebut tentang bagaimana ada satu hadis yang menceritakan bagaimana Nabi SAW apabila ada sekumpulan daripada Bani Salim, dia datang kepada Nabi SAW menyatakan, "Ya Rasulullah, saudara kami ini yang telah disabitkan kesalahan membunuh," dia kata, dia ni akan masuk neraka. Dia ni akan masuk neraka kerana telah melakukan suatu dosa, iaitu dosa membunuh. Ya, sebab memang di dalam Al-Quran pun di sana ada dalil yang menyatakan sesiapa yang membunuh seorang mukmin maka balasannya adalah neraka. Dia akan dimasukkan, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Tapi dengan syarat kalau dia tu tak bertaubat lah. Kalau dia bertaubat, insya-Allah taubatnya itu tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sahabat ni daripada Bani Salim kata begitu pada Nabi, maka Nabi kata kepada mereka, Nabi kata, bebaskanlah seorang hamba. Nabi kata bebaskanlah seorang hamba, maka setiap anggota yang ada pada hamba itu akan membebaskan saudara kamu ini daripada azab neraka. Maksudnya apa? Ialah hamba ni dia cukup anggota tak? Kalau kata yang dibebaskan itu seluruh anggota, tangannya, kakinya, kepalanya, tubuhnya, semualah, maka moga-moga dengan mereka ini membebaskan seorang hamba sebagai kifarah terhadap dosa kesalahan saudaranya, maka dia tu akan dibebaskan daripada azab neraka. Tengok maknanya, nak ceritanya apa? Bahawa apa yang dibuat tu membebaskan seorang hamba, memberi manfaat, kata Nabi, memberi manfaat kepada saudaranya yang dihukum qisas kerana melakukan jenayah membunuh tadi. Memberi manfaat, ya, memerdekakan hamba. Baik. Jadi dikiaskan kepada hal-hal ini. Yang kedua, oleh sebab orang Islam, ini dalil yang kedua lah. Oleh sebab orang Islam sentiasa beramal setiap masa untuk berhimpun dan membaca Al-Quran bagi orang mati di kalangan mereka tanpa sebarang penentangan, seolah-olahnya amalan ini menjadi ijma', yakni kesepakatan pendapat para ulama yang berijtihad mengenai hukum sesuatu. Ini dinyatakan oleh Syamsuddin bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali. Memang kalau kita tengok di tempat kita pun, tuan-tuan, asalnya memang tak, bila ada orang mati, kita ni akan contohnya mengadakan majlis tahlil tak, kita bacakan Al-Quran, berkumpul membacakan Al-Quran, kita berzikir dengan tahlil la ilaha illallah, berdoa untuk si mati, kita hadiahkan pahalanya itu untuk si mati. Cumanya bila ialah
antaranya dulu disebut ada golongan tua, golongan muda tak? Golongan muda dari kalangan orang-orang yang mempelajari Islam ini balik daripada beberapa negara, balik pada India, balik daripada daripada Mekah, daripada Madinah dan juga beberapa negara lain lagi, maka barulah dibawa pendapat-pendapat yang menyatakan perkara itu adalah benda bid'ah, tak boleh diamalkan, tak sampai dan seumpamanya. Tapi sebelumnya perkara ini adalah perkara yang kita kata telah menjadi suatu amalan di kalangan orang-orang Islam yang dipimpin oleh tok-tok alim kita, tok-tok lebay kita, seolah-olah perkara ini adalah menjadi satu ijma' ianya diperbolehkan. Ini disebut tadi, dinyatakan oleh Syamsuddin bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali. Sebenarnya dalam kitab yang lain yang saya juga ada ni, di sana para alim ulama juga membawa dalil-dalil, contohnya membaca Al-Quran di kubur, ya. Sebenarnya ada asar, ada dalilnya, bukan kata ianya perkara yang bid'ah yang diada-adakan, tidak, ada dalilnya, ya. Bahkan diceritakan salah satu riwayat itu Imam Ahmad bin Hanbal ataupun lebih dikenal dengan Imam Hanbali, ya, beliau ni asalnya beliau pernah melarang orang Islam di tempat beliau itu daripada membacakan ayat-ayat Al-Quran di kubur. Tetapi setelah beliau dikhabarkan, diberitahu bahawa ada di kalangan sahabat Nabi sendiri, ya, yang pernah berpesan kepada anaknya, kalau aku mati kamu bacalah ayat ini, ayat itu di kuburku. Maka diceritakan Imam Ahmad ni dikembali semula ke kubur yang dia ziarah tadi dan yang dia larang seorang lelaki daripada membacakan Al-Quran. Dia pergi balik kat lelaki itu, dia kata, pergilah kamu bacalah, kerana apa yang kamu buat adalah perkara yang diperbolehkan. Apa yang kamu buat adalah perkara yang diperbolehkan. Maknanya dia menarik balik pendapat dia yang menyatakan sebelumnya tidak diperbolehkan. Bahkan walaupun dulu kita disebut bahawa Imam Syafi'i sendiri menyatakan tidak sampai pahala, tetapi ada riwayat juga yang menyatakan bahawa apabila Imam Syafi'i ditanya apakah hukum, sebab ini di sini disebut dalam kitab Syarah As-Sudur, diceritakan Al-Hasan bin Sya'bah Az-Za'farani, dia bertanya kepada Imam Syafi'i, bagaimanakah hukum membaca Al-Quran di kubur? Jawab Imam Syafi'i, la ba'sa bih, yakni tidak ada apa-apa larangan akan hal itu, tak jadi masalah, silakan, kata Imam Syafi'i. Walaupun riwayat menyatakan Imam Syafi'i menyatakan pahala bacaan Al-Quran itu tidak sampai. Baik, maknanya ada juga riwayat menyatakan Imam Syafi'i tidak melarang, Baik, dalil yang ketiga bagi pendapat ini, tidak ada nas sahih yang menunjukkan tidak sampai pahala kepada si mati. Tidak ada nas daripada Al-Quran baik ataupun daripada sunnah yang menyatakan bahawa pahala bacaan Al-Quran yang kita hadiahkan tadi tidak sampai kepada si mati. Tuan-tuan, dia contohlah ada di kalangan ustaz kita, tok guru kita hari ini, dia menerangkan kepada kita, sebab ada sebahagian daripada orang kita Islam ini, dia pegang dengan pendapat begini, dia kata ada satu amalan ini tak boleh buat, dia kata sebab Nabi tak buat, sebab sahabat tak buat. Itu je alasan dia. Alasan dia mudah, dia kata ni Nabi tak buat, tak boleh buat lah, sebab ini ibadah. Nabi tak buat, tak boleh buat. Jadi sebenarnya telah disanggah oleh para alim ulama kita bahawa mereka menyatakan bahawa pendapat yang menyatakan tak boleh buat sebab Nabi tak buat, ini adalah bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan Al-Hadis ataupun dengan Sunnah, bercanggah dengan ijma', bercanggah juga dengan, kita kata, dengan asas-asas dalam ilmu usul fiqh.
Sebab macam disebutkan tadilah, tidak ada nas yang menunjukkan tidak sampai pahala kepada si mati. Di sana tidak ada nas dalam Al-Quran yang menyatakan tak boleh buat perkara yang Nabi tak buat. Ya, tak boleh buat perkara yang Nabi tak buat. Tidak ada nas yang menyatakan begitu. Yang ada nasnya, contohnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dibawa datang kepada kamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu ambil, maka hendaklah kamu beramal. Wa ma nahakum, dan apa-apa yang ditegah akan kamu, yang ditegah akan kamu, yakni oleh Rasulullah, fantahu, maka hendaklah kamu berhenti, hendaklah kamu meninggalkannya. Jadi dalam ayat ini tuan-tuan yang disebut wa ma nahakum, apa yang ditegah, apa yang dilarang, bukan apa yang Nabi tak buat. Itulah. Jadi dalilnya adalah yang tak boleh buat, iaitulah perkara yang ditegah dan dilarang oleh Nabi. Begitu juga dalam hadis Nabi pernah menyatakan, idza nahaitukum anhu fajtanibuh, bila aku melarang kamu daripada sesuatu, fajtanibuh, maka hendaklah kamu menjauhkan diri daripadanya. Yang dilarang itulah. Dan sebenarnya perkara yang didiamkan, yang tidak ada di sana larangan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, ini adalah suatu rahmat daripada Allah kepada kita sendiri, umat Islam ini. Lebih-lebih lagi bila perkara itu dipandang baik di sisi agama, dipandang baik oleh para alim ulama dan seumpamanya lah. Baik. Jadi tidak ada nas yang menunjukkan tidak sampai pahala kepada si mati. Jadi kalau buat alasan tak boleh buat sebab Nabi tak buat, itu adalah bercanggah, bercanggah dengan kita kata bercanggah dengan sumber hukum di dalam Islam itu sendiri, Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Semua itu berlaku sesuai dengan kaedah-kaedah syarak, termasuk Qiyas. Sebab pahala itu adalah haknya orang yang beramal. Ya, kita ni buat satu amalan, pahala itu hak kita. Maka apabila diberikan kepada saudaranya, dan bila kita ni tuan-tuan dan puan-puan nak hadiahkan pahala amalan yang kita buat ni kepada saudara kita yang telah meninggal, tentu tidak ada yang menghalangnya daripada hal itu. Apa masalahnya? Tak boleh ke? Begitulah. Sebagaimana tidak dilarang bila ia memberikan hartanya di kala hidupnya dan membebaskan tanggungan darinya setelah wafatnya. Begitu juga macam kita lah, harta tu milik kita, kita nak bagi pada siapa-siapa, itu hak kita lah. Tak ada orang yang boleh larang lah. Kita nak bagi pada si A, si B, itu hak kita, sebab harta ni milik kita. Sumber syariat pun telah menyebutkan tentang sampainya pahala puasa, pahala bacaan Al-Quran dan sebagainya, yang juga ibadah ini, puasa apa ini, adalah termasuk dalam ibadah-ibadah badaniyah. Sebab kelompok yang menyatakan tidak sampai ni tuan-tuan, antaranya dia membezakan ibadah yang berbentuk badaniyah dengan ibadah yang bentuk apa disebut. Sekejap saya tengok balik. Dia sebut dia membezakan dia ibadah ni, dia kata ada ibadah yang boleh diwakilkan dan ada ibadah yang asalnya tidak boleh diwakilkan. Contohlah dalam bab harta lah, kita boleh mewakilkan orang lain untuk tolong bayar zakat untuk kita. Kita kirimlah, kirim ada kawan kita, Man, kamu tolong bayarkan zakat ni, duit zakat aku, tolong bayarkan zakat aku. Boleh.
Itu diperboleh. Tapi dia kata tak boleh pula kita ni wakilkan pada kawan kita ni, kamu tolong sembahyang zuhur untuk aku. Dia bezakan dua tu. Jadi ibadah ni dia kata ada yang boleh diwakilkan, maka kalau yang boleh diwakilkan ini, maknanya dia kata bila kita buat masa hidup sampai pahalanya. Bila kita buat setelah dia mati sampai pahala. Tapi ibadah yang tidak boleh diwakilkan, seperti ibadah badaniyah tadi, seperti puasa, seperti bacaan Al-Quran dan seumpamanya, dikata tidak akan sampai pahala kepada si mati, sebab dia sendiri yang perlu buat ibadah badaniyah. Tapi kalau ibadah madiyah sampai, kecuali dia kata kalau solat tu adalah, kalau puasa itu adalah puasa yang fardu, itu boleh. Sebab contoh kalau seorang bapa mati, sedangkan dia ada puasa yang dia belum ganti, yang dia belum qada, maka anaknya boleh mengqada bagi pihak dia lah, bagi pihak dia. Baik, ini maknanya di sana sebenarnya ada khilaf, ada perselisihan pendapat daripada dua kelompok ini. Ada yang kata boleh dan yang kata tidak boleh. Dia sebenarnya bila kita dalam adab khilaf ni, apabila masing-masing mempunyai dalil, ada hujah, maka kita adalah berlapang dada. Berlapang dada maksudnya macam mana? Maknanya kalau nak pegang yang pendapat kata sampai, silakan. Kalau kata pendapat kata tak sampai pun silakan. Sebab dua-dua ni ada dalil ataupun ada hujah. Dan kita tak boleh pula menuduh orang ni sebagai bid'ah, sesat dan seumpamanya, sebab tak sependapat, tidak sealiran dengan kita. Sedangkan mereka juga ada dalil, kita kata ada dasar atas amalan atau perbuatan yang dia buat tadi. Baik. Dijelaskan bahawa puasa adalah perbuatan menahan diri. Maknanya di sini disebut sudah menjadi ijma' ulama, puasa tadi sampai pahala. Bukan setakat amalan ibadah berbentuk maliyah, berbentuk harta sahaja sampai, tapi puasa ini adalah ibadah badaniyah. Kan puasa ni ibadah badaniyah lah, dengan niatnya kemudian menahan diri daripada makan dan minum daripada subuh sampai ke maghrib, ya. Iaitu puasa adalah perbuatan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa itu yang disertai dengan niat. Dan sumber syariat telah menyampaikan keterangan tentang sampainya pahala puasa kepada si mati. Maka bagaimana pula dengan bacaan Al-Quran yang merupakan perbuatan dan niat. Jadi puasa dengan bacaan Al-Quran ini ada persamaan. Perbuatan, dua-dua adalah perbuatan ibadah badaniyah. Dalam puasa tadi ada niat, kita wajib berniat tak? Nanti mungkin dekat dengan Ramadan, mungkin ada lagi lah ustaz-ustaz kita, tentu kita akan bincang lagi tentang peringat balik tentang hukum-hukum ibadah puasa ni. Bagaimana puasa ni disebut disertai dengan niat, kena ada niat puasa, ya. Begitu juga bacaan Al-Quran adalah kita ni baca, perbuatan membaca, dan kita berniat untuk menghadiahkan pahala itu, menghadiahkan pahala itu. Jadi ada persamaan. Ini yang dikatakan kias, dikiaskan bahawa dua-dua ni adalah ibadah badaniyah, ibadah yang berbentuk, yang melibatkan tubuh badan, ya, melibatkan tubuh badan. Dari segi kewajaran pendapat ulama mutaakhir daripada kalangan ulama Syafi'i dan Maliki ini, bolehlah ia dihubungkan dengan satu contoh bagaimana keberkatan dan keberkesanan surah Al-Fatihah. Pengarang dia bawa satu contoh, dalil lah mudahnya juga, satu contoh bahawa bagaimana surah Al-Fatihah itu sendiri telah memberi manfaat kepada orang yang hidup, ya. Bukankah sudah sabit dalam hadis bahawa surah Al-Fatihah itu membawa kesembuhan kepada sengatan kala jengking atau patukan ular?
kita mungkin pernah dengar hadis ni ya. Pernah dengar hadis ni yang dibawa oleh pengarang kembali. Ini hadisnya, hadis yang sahih dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim daripada hadis Abi Sa'id telah berkata, saya baca hadis ni tuan, bawa hadis ni. Intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarihi safaruha fi safaratin safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arab fastadafuhum فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم والله إني لا أرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لي جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يطفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين يعني سورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقتسموا فقال الذي رقى لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما رواه البخاري ومسلم. Maksudnya sekumpulan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermusafir dalam satu musafir yang mereka berkelana padanya. Ada sejumlah sahabat. Bila Rahtun ni ramai tuan-tuan, lebih daripada 10 orang bermusafir dalam satu pemusafiran. Mereka telah sampai ke satu perkampungan dari perkampungan Arab Badui. Musafir lalu dekat kampung Arab Badui. Arab Badui ni dibuat khemah-khemah. Orang Badui di negara Arab, mereka ni akan duduk. Dia tak duduk lama, duduk setempat, mungkin duduk beberapa hari atau beberapa bulan, dia akan pindah pula tempat lain. Orang Badui, dia hidup berpindah randa. Baik, dia lalu sampai ke perkampungan daripada perkampungan Arab Badui dan meminta mereka menjadikan tetamunya. Jadi sahabat ni pun pergilah jumpa Arab Badui ni dan minta supaya bolehkah kami ini bertamu di tempat kamu, supaya mereka dilayan sebagai tetamu. Malangnya mereka, yakni orang Arab Badui tadi, enggan memberi layanan tetamu kepada para sahabat tadi. Selepas itu mereka ni enggan, dia terpaksalah mereka pun beredarlah ke tempat yang agak jauh daripada kabilah Arab Badui tadi. Tiba-tiba selepas itu ketua kampung atau ketua kabilah tersebut dipatuk ular. Maka bersegeralah segala usaha dan ikhtiar mencari penawar, tetapi tidak memberi kesan. Ketua kampung kena patuk ular tuan-tuan, buat macam ikhtiar, tak juga baik, tak juga sembuh. Sebahagian mereka, yakni orang-orang Arab Badui tadi, melontarkan pandangan, katanya, kalaulah kamu datang kepada kumpulan yang bertandang berhampiran kampung kita, boleh jadi ada sesuatu di sisi mereka yang boleh memberi manfaat. Jadi adalah orang bercadang, cuba pergi tanya tu yang kumpulan musafir tadi, kabilah tadi, kok mereka ni ada penawar, ada ubat penawar yang boleh menyembuhkan tok ketua kita ni. Selepas itu mereka bertemu para sahabat seraya berkata, wahai jamaah manusia,
Sesungguhnya ketua kami dipatuk ular dan kami telah mencari penawar tetapi tidak memberi manfaat. Kami dah cari macam-macam ubat, tak jadi apa juga. Apakah terdapat di sisi kamu sesuatu yang boleh menolong? Kamu ni ada ke apa-apa yang boleh buat, penawar ke apa ke? Jawab sebahagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang tu dia jawab, dia kata, demi Allah, sesungguhnya aku mampu menjampi. Aku ni boleh menjampi sakit-sakit ni, insya-Allah. Bila baca jampi ni boleh sembuh. Tetapi demi Allah, tapi sahabat ni kata apa? Wallahi demi Allah, kami minta kamu menjadikan kami tetamu. Malangnya kamu enggan tak? Asalnya kami ni minta kami ni dijadikan tetamu, tapi kamu ni tolak. Dia ungkit balik lah tak? Justru kata sahabat ni, aku tidak akan menjampi untuk kamu sehingga kamu sanggup membayar upah, kecuali bila aku cuba pergi beri penawar ni, kamu bayar upah pada aku. Lantas mereka sanggup dan bersetuju untuk memberi sebahagian daripada kumpulan kambing. Tak ceritalah berapa ekor, 10 ekor ke 20 ekor ke tak. Moga tok ketua sakit dan 100 ekor pun boleh bayar. Sahabat tersebut pergi dengan meludah ke atasnya dan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca surah Fatihah, siap selesai baca satu surah Fatihah dan dia ludah pada tempat patukan tadi. Ni yang disebut, kita pun boleh buat amalan tuan-tuan ya. Kalau kena binatang berbisa, memang pengamal-pengamal perubatan pun sebutlah, bacakan surah Fatihah dan kita ludah tempat yang dipatuk tadi. Selepas itu penghulu tadi, ketua kabilah tadi, seolah-olah tak pernah dipatuk, seolah-olah dia ni tak pernah sakit, cergas daripada sebarang kesakitan, boleh bangkit dan boleh berjalan dan tiada apa-apa yang berlaku, macam tak ada berlaku apa-apa, tu sembuh je dengan izin Allah. Lantas mereka menunaikan janji mereka itu. Lalu orang-orang Badui ini berilah sejumlah kambing kepada sahabat yang telah berjaya menyembuhkan sakit tadi. Sebahagian sahabat berkata, bahagilah daripada kambing tersebut. Ada sahabat yang kata, kita ni bagi-bagilah seekor dua seorang tak? Takkan kamu nak makan seorang? Datang beramai-ramai tak? Lantas jawab yang menjampi, kami sekali-kali tidak melakukannya sehingga datang bertemu Nabi SAW dan menerangkan baginya apa yang telah berlaku. Tapi yang menjampi tadi kata, tunggu dulu, aku tak berani lagi nak makan kambing ni, takut tak boleh. Sehinggalah jumpa Nabi dan cerita apa yang berlaku. Baik, kemudian kita lihat apa yang diputuskan kepada kita, sama ada boleh atau tak boleh. Selepas mereka bertemu dengan Rasulullah SAW dan menceritakan kesemuanya, lantas sabda Rasulullah SAW, Nabi pun berkata kepada mereka, tidakkah kamu ketahui bahawa itu adalah jampi? Tapi kalau tengok daripada nas asalnya, itulah wa ma yudrika annaha ruqyah, bahawa Nabi mengiyakan, Nabi mengakui bahawa suratul Fatihah itu adalah suatu jampi yang boleh menyembuhkan. Nabi kata, tidakkah ataupun bagaimana kamu tahu, ada setengah terjemahan sebut wa ma yudrika itu, bagaimana kamu tahu bahawa surah Fatihah itu adalah jampi? Kemudian baginda berkata, sesungguhnya kamu benar, apa yang kamu buat itu adalah benda yang betul, yang diperbolehkan. Bahagilah, jadi bagilah kambing ni antara kamu dan jadikanlah untukku satu bahagian. Nabi kata, bagilah juga aku sikit, seekor kedua, begitu sekali. Jadi ini hadis ni tuan-tuan. Nak ceritanya apa? Jadi pengarang dia membuat kesimpulan daripada hadis ini, jika begitulah kemanfaatannya, kemanfaatan bacaan suratul Fatihah diperolehi oleh orang yang masih hidup,
Mengapakah tidak juga untuk orang yang telah mati? Malah sepatutnya adalah lebih lagi bagi orang yang mati. Ya. Saya bila sebut tentang Fatihah ni, saya teringatlah ialah kalau tempat saya di Terengganu tu, ayah arwah ayah saya tu memang dia tok guru lah di kampung tu. Dia ni dulu mengaji di India, lama. Kemudian waktu dia sambung di Mesir, di Mesir Al-Azhar. Tapi dia banyaklah pengaruh ilmu dan amalan itu dia banyak ambil daripada India. Ya, banyak India. Dan kalau tuan-tuan pergi masjid tempat kampung saya tu, kalau Jumaat tuan-tuan, dia azan sekali je macam Perlis juga. Kalau pergi Perlis kan azan Jumaat sekali je tak. Tok khatib naik mimbar, assalamualaikum, baru dia azan zuhur. Tu azan, tidak ada azan pertama, azan kedua tu tak ada lah. Sekali azan dia bila masuk waktu. Begitu juga kalau arwah ayah saya ni memang dia tak terima contohnya tahlil apa dia tak buat, tahlil talqin dia tak buat, ya. Tapi lepas kemudian ni orang buat balik lah. Sebab bila dia meninggal tu macam-macam pendapat apa itu cerita lain. Cuma nak ceritanya dalam keadaan dia ni tak terima amalan tahlil, amalan talqin, tapi yang dia terima adalah bahawa bacaan Fatihah pahalanya sampai kepada si mati. Jadi contoh kalau hari Jumaat ada orang dia kata minta ada pengumuman, kita bacakan suratul Fatihah kepada arwah, sebut nama-nama sekian fulan bin fulan, dan keluarganya bersedekah infak untuk masjid RM100 contoh. Orang yang dalam masjid tu semua pakat baca Fatihah, hadiahkan pahala. Itu tidak jadi masalah. Dan nak ceritanya bahawa walaupun dalam keadaan tak terima amalan talqin, amalan tahlil, tapi dia menerima pendapat tentang pahala bacaan suratul Fatihah sampai kepada si mati. Jadi memanglah di antara surah yang akan kita baca dalam amalan tahlil talqin itu pun adalah suratul Fatihah. Jadi cuma hadis ini dibuat dalil kalaulah dianya bermanfaat untuk orang yang masih hidup, jadi mengapakah tidak juga dia memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Berdasarkan inilah ulama mutaakhirin daripada mazhab Syafi'i, jadi ulama-ulama Syafi'iyah, ya, seperti Imam Nawawi sendiri, ya, sama-sama berpendapat dengan ulama mazhab yang tiga lagi, iaitulah dengan ulama daripada Maliki dan juga Hambali, bahawa pahala bacaan itu sampai kepada orang mati. Bahawa pahala bacaan Al-Quran sampai kepada orang yang telah mati. As-Subki, Imam As-Subki berkata, siapa Imam As-Subki ni? Dia beri sikit dalam buku ni dia beri sikit pengenalan Imam As-Subki. Dia ada Al-Imam Taqiyuddin Abul Hasan Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Dilahirkan di Subkah, Munufiyah. Munufiyah ni salah satu daerah negeri di Mesir, ya. Sebuah kampung di Mesir pada tahun 683 Hijrah. Dilantik menjadi qadi di Damsyik, Syria pada tahun 739 Hijrah. Selepas meninggalnya Al-Jalal Al-Qazwini, seorang muhaqqiq dan mudaqqiq. Dia ni seorang muhaqqiq dan mudaqqiq. Muhaqqiq ni maknanya dia ni buat kajian, dia betulkan kalau ada pendapat-pendapat yang salah diperbetulkan. Mudaqqiq dia mendalami dalam ilmu fiqh dan selainnya. Ini Imam Taqiyuddin As-Subki. Kitab hasil karangannya sebanyak 150 buah. Dia karang kitab tuan-tuan 150 buah, Imam Subki. Antaranya Fatawa As-Subki, meninggal pada tahun 756 Hijrah di ibu negara Mesir, iaitu di Qahirah, ketika berusia 73 tahun, dan dikebumikan di Sa'idus Su'ada di Babun Nasr. Tengok tuan-tuan, apa pendapat Imam As-Subki ni? Orang yang alim, muhaqqiq, mudaqqiq, karang kitab sampai 150 buah. Kita karang kitab berapa biji tuan-tuan? Ada. Baca kitab pun tak berapa buah, tak baca pun tak berapa buah, karang.
Jangan ceritalah. Apa yang dia sebut? Ya. Dia kata dapatlah diistimbat, yakni dirumuskan hukum daripada hadis ini, daripada hadis yang kita baca yang panjang tadi, bahawa ayat Al-Quran apabila dibaca dengan tujuan manfaatnya dihadiahkan kepada orang mati bagi meringankan bebanannya, mungkin dosa dia sampai dia kena azab dalam kubur dan seumpamanya, maka ia adalah berhasil, maknanya akan berhasil, akan bermanfaat berdasarkan riwayat yang telah sabit mengenai Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah tadi. Jadi jika ia sabit memberi manfaat kepada orang yang hidup, betapa terhadap orang mati tentulah lebih-lebih lagi. Jadi ini seorang disebut tadi ulama muhaqqiq, mudaqqiq, seorang qadi. Qadi ini mufti lah tuan-tuan di Damsyik pada tahun tersebut. Al-Qadi Husain rahimahullah mengharuskan mengupah orang untuk membaca Al-Quran di sisi mayat. Ini pun dikomen oleh kita kata oleh pendapat yang kedua. Dia kata hari ini yang jadi lebih teruk, dia kata dah dia tak baca, dia upah orang pula baca. Tak, dia upah orang. Sebab juga ada orang komen juga tentang contohlah bila buat tahlil tak, dia jemput tahlil. Kadang-kadang anak beranak arwah tu tuan-tuan, dia tak ikut serta pun tahlil tu tak. Ada orang tengok apa, panggil orang tahlil, dia tak tahlil. Lepas tu dia pun lepas kita tahlil, dia jamulah kita makan lah. Macam bagi upah pula pada kita sebab tolong tahlil kan. Macam tu lah, maknanya dia tak tahlil. Tapi ada ulama menyatakan harus dia upah orang untuk, sebab tu kalau di setengah tempat tuan-tuan masih ada amalan di Kelantan, di Kedah saya tengok, dia upah orang bacakan Quran di kuburan selama 7 malam. Ada yang buat 3, ada buat 5, ada buat 7, ada buat lebih lagi. Khatam Al-Quran dikubur, dikuburlah di tanah kubur, tempat kubur orang meninggal tu, dikhatamkan Al-Quran dan pahala itu dihadiahkan kepada si mati yang berada dalam kubur tersebut, dia upah. Jadi ada Imam Qadi Al-Husain rahimahullah mengharuskan mengupah, ya. Baik. Dan yang terakhir saya nak sebut, itulah sementara Ibnu Salah pula berkata patutlah berdoa dengan doa ini. Bila kita berdoa ni kita dibolehkan. Apa doa kita sebut? Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu li fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala yang kami baca ini untuk si fulan. Kan kita sebut dalam doa tahlil tu lah, Allahumma sawaban misla sawabi ila arwahi. Kita sebut siapa-siapa yang kita nak. Jadi boleh, sebab kita nak hadiahkan pahala bacaan kita ini kepada si mati. Tidak ada bezanya bacaan itu antara yang dekat dengan yang jauh. Oleh sebab orang Islam sentiasa beramal setiap masa untuk berhimpun dan membaca Al-Quran bagi orang mati di kalangan mereka tanpa sebarang penentangan, seolah-olahnya amalan ini menjadi ijma'. Ini yang dinyatakan oleh Syekh Syamsuddin bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah. Tidak ada nas sahih menunjukkan tidak sampai pahala kepada si mati. Jadi itulah kesimpulan pertamalah tentang pendapat yang menyatakan pahala tadi sampai kepada si mati. Yang kedua, dalil pendapat yang menyatakan tidak sampai. Dan insya-Allah kita akan sambung perbincangan dalam pertemuan yang akan datang. Kemudian bila dia bawa pula pendapat hujah, pendapat yang kata tak sampai, kan dia akan buat tarjih, dia akan buat kesimpulan antara dua pendapat ini, manakah pendapat yang lebih kuat, yang boleh kita pegang, yang boleh kita amalkan. Cuma sepintas lalu dia akan menyatakan pendapat yang kata sampai itulah yang lebih kuat, sehingga disebut juga bahawa Jawatankuasa Syariah Negeri Sembilan pun pernah mengeluarkan mengeluarkan satu warta lah, bahawa menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran untuk si mati. Jadi insya-Allah kita akan sambung
di dalam perbincangan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.